Mula-mula rasa best kalau dia tak ada, bebas kita kata. Maklum, keluar nak siram pokok bunga pun dia bising. Kita siram pokok bunga je lah, bising kan dia. Sinilah, temankan abang ni ha. Nak teman-teman dah, ganyut pun nak teman. Betul, tapi bila dia tak ada dah, kita teringat-ingat dah. Tengok apa yang dia minat, dia tarik, melilih air mata. Lepas tu anak pula bawa balik pulut kuning dengan rendang. Teringat suami kita suka. Ni tengah musim durian. Ya Allah, dia makan dulu punya lah sampai 2-3 biji. Kita duk marah sebab dia diabetik. Tapi tengok durian, dia dah tak ada, teringat dia. So jadi waktu ini memang kita akan jadi, apa kata, terkilan banyak lah. Terkilan banyak. Jadi sebab tu jangan gunakan perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ni kuliah duha kita Ustazah Isfadiah ya. Tajuk kita hari ini, tajuk dia sangat menarik. Kalau ada apa-apa soalan apa semua boleh tanya pada Ustazah. Boleh Ustazah? Boleh insya-Allah. Okey, silakan Ustazah. Oh, terus dah. Baik. Pakai ni ya. Pakai ini. Ini mana? Yang ni siapa? Nak dekat juga? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatal muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ya rabb siratal mustaqim. Terima kasih kepada pengerusi majlis, kekanda saya, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, dan sebelum tu khusus kita dedicate penghargaan kepada Ahli Jawatan Kuasa Surau Al-Amin Okey, masya-Allah, ini kali pertama saya datang ke surau ni, walaupun sebenarnya tak jauh daripada rumah saya. Kampung Pandan, saya menyewa di Kampung Pandan. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya perkenalkan diri saya dulu sebab tengah ingat. Jadi perkenalkan diri. Saya Isfadiah Muhammad Dasuki. Saya bukan anak Datuk Dasuki. Siap cakap sebab selalu orang keliru. Dan sebahagian orang ingat saya anak Ustaz Dasuki Rani. Pula Ustaz Dasuki Rani itu 3 tahun ke 4 tahun lebih muda dari saya. Tiba-tiba kan sebab nama sama dia jadi bapa kita pula. Baik. Hari ini insya-Allah kita tekadkan diri kita, hati kita berniat dan juga berazam bahawa kita datang ke Surau Al-Amin ini untuk mengikuti kuliah duha demi membangunkan rohani kita, membangunkan jiwa akal kita. Dan dengan rohani jiwa yang baik dan sejahtera, kita boleh melakukan amalan-amalan yang baik yang Allah redha. Jadi niat itu cukup penting. Innamal a'malu binniyat. Jadi silap niat, tidak berniat, takut sia-sia amalan kita. Dan kita datang ni ke majlis ilmu ni. Dan majlis ilmu di surau, di masjid, tuan-puan, dia ada ganjaran dan tingkatan serta darjat dia yang tertentu. Dan ganjaran bagi mereka yang menghadiri majlis ilmu di surau, di masjid, dia mengimarahkan kan, kemudian dia memuliakan rumah Allah. Lepas tu dia buat kerja-kerja yang baik, dia melakukan amalan yang baik, dia belajar. Ganjarannya sama dengan menunaikan haji dan umrah. Ganjaran datang ke masjid atau datang ke surau. Bukan itu lagi,
ada lagi berita gembira. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya ambil keratan hadis sebab dia panjang ya, hadis tu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mengharungi satu jalan supaya dia dapat menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan-jalan ke syurga. Jadi kalau di akhirat esok jalan ke syurga kita tak tahu, jalan syurga kita ni kan lorong kita, sebab setiap orang ada lorong dia sendiri. Kita tak tahu jalan kita itu baik ke tidak. Kalau semak asbab kerana kita datang majlis ilmu, Allah akan lapangkan. Kalau banyak bonggolnya, Allah akan tolong ratakan. Kalau banyak lopak berlubang, Masya Allah, kat situ nanti lancar ya, licin ya, smooth sahaja jalan-jalan kita ke syurga. Kalau gelap, Allah akan terangkan. Jadi itu dia apa kata hikmah dan kelebihan taman-taman syurga. Di dunia ini taman syurga ada 3. Taman syurga ada 3. Nombor 1 yang kita kenal sebagai majlis ilmu macam ni, dianggap sebagai taman syurga. Yang ini boleh nak lama-lama nak tertidur-tidur pun tak apa. Sebab dia ialah kita ini taman syurga yang ada ilmu ya. Kadang-kadang sampai 2 jam, kadang-kadang separuh hari ya. Tengoklah ilmu apa yang kita pelajari. Baik, satu lagi Raudhah min Riyadil Jannah adalah di Madinatul Munawwarah, di Masjid Nabawi. Dan Raudhah min Riyadil Jannah itu disebutkan yang kita tahu daripada rumah baginda sallallahu alaihi wasallam, ma baina baiti wa minbari Raudhah min Riyadil Jannah. Apa yang ada daripada rumah Nabi ke mimbar baginda sallallahu alaihi wasallam, yang itu tu tak besar mana, dalam beberapa tiang sahaja, itu adalah Raudhah, taman daripada taman-taman syurga. Dan para ulama mengatakan apa kelebihan dekat Raudhah tu. Raudhah itu ya, nombor 1, sesiapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu terus diangkat besok ke hari akhirat. Diangkat terus ke hari akhirat. Jadi jangan tolak-tolak dekat situ. Jangan kita berkeluh kesah, menjeling-jeling, marah-marah orang. Sabar. Kita bersabar dekat situ, diangkat terus. Dia akan jadi saksi. Maksudnya tak ada timbang-timbang, dapat direct. Kalau kita bantu orang pun sama juga akan dapat direct. Kalau tamak, kedekut, pentingkan diri, malu sendiri. Kan? Jadi kita kat situ sembahyang 2 rakaat, doa sambil jalan. Doa waktu kita sampai masuk dah boleh berdoa dah. Jangan lama-lama, bagi kat orang lain. Orang lain duduk menunggu kan. Sebagian orang dia berbangga. Dia takut dia jadi bangga. Saya 30 minit tak ada siapa, kacau. Takut jadi hangus kan. Betul tak? Saya bawa ramai sahabat-sahabat pergi menunaikan umrah. InsyaAllah Ramadan 19 Februari seat dah habis. Kita bawa 90 orang, jadi 91. Sebab anak nak pergi, ayah dia pun nak pergi. Jadi anak dengan ayah. Jadi saya kata kena carikan jugalah 91. Siapa dapat, syukur. Rezeki dia perempuan, rezeki dia. Kadang-kadang kan kita usaha tak dapat. Dia jadi makcik bawang lah pula. Suara dia tak dapat. Yang ini dia mudah je. Kita pergi tanya, ada tak tu? Okey, sekejap Ustazah, saya cari tiket. Ada Ustazah, saya ada 3. Ustaz, saya nak 2 je. Okey, saya bagi 2 ke Ustazah. Senang perempuan. Ada yang memang susah ya, tapi kita tidak akan judge orang lah. Sebab kadang-kadang dia mula-mula susah, tapi kat sana senang lah pula. Ada yang senang di sini, kat sana susah lah pula. Ada yang di sini senang, di sana pun susah. Tapi semuanya tu bila Allah bagi tu, sebab Allah nak kurniakan dia sabar ke tak, usaha dia macam mana, semuanya nak diberi ganjaran. Dia ada dia punya markah dia, ada habuan-habuan yang baik yang Allah sediakan untuk kita semua. Jadi kita bukan untuk judge atau bukan untuk menilai orang. Allah yang sebaik-baik penilai dan juga
Hakim. Baik, Masya Allah. Apa khabar semua? Baru tanya khabar. Mani-mani semua ni, dah sarapan dah? Ke puasa hari ni? Ke tunggu surau je sarapan? Ataupun sibuk bawa makanan kan? Rajin-rajin ni kakak ni. Okey, jadi macam itulah. Pertama, taman ilmu, itu Raudah. Yang kedua di Madinah. Yang ketiga, saya tak pasti staf saya ada bawa ke tak post flyer untuk umrah. Ada lagi dalam bulan Ramadan, dan kemudian kalau nak lengang sikit pergi selepas Syawal 1 minggu. Walau Ustazah, anak saya seminggu dia dekat rumah mentua dia, minggu kedua tu baru nak balik. Tak apa, tak payah nak pergi. Tapi siapa yang keringanan aja, ada ringan aja, ada kelapangan, bolehlah pergi. Okey. Kemudian yang ketiga, salah satu lagi dikira sebagai taman syurga. Okey, kalau Raudah di Madinah ni, kita ikut diri kita kan. Jadi kalau kita dapat tu, kita nak berlama, kita kena kira juga sahabat-sahabat kita tu. Okey. Yang ini, yang ketiga, Raudah min Riyadil Jannah ni, dia tak boleh lama. Sekejap je. Dia kena pergi sekejap, jangan lama-lama. Dengar tak saya cakap kan? Jangan lama-lama. Kat mana tu? Satu tempat yang kita elok pergi, tapi jangan berlama-lama, cepat balik. Ke mana tu? Pergi ke pantai? Pasar? Bagus tu sebab tapi pasar ni tempat syaitan. Dia doa menyuntik perasaan untuk kita membazir-bazir. Tempat dia di hospital atau di mana ada orang sakit, sama ada rumah dia ataupun di rumah sakit. Jadi situ tak boleh ziarah lama-lama. Kita punya nak menggembirakan orang tu kan, sampai habis sebangkul buah dia. Paling baik kita datang, kita bawa bekal. Bawa bekal biar kita makan. Kalau dia boleh makan, ajak makan sekali. Bagi dia, dan kita pun sama-sama makan. Kita tidak menyusahkan tuan rumah. Dan mereka yang hadir ke menziarahi orang yang sakit dan sebagainya, dia akan mendapat buah-buahan daripada syurga. Jadi di situ ada 3 Raudah atau taman syurga dunia. Boleh ulang balik tak apa dia? Nombor 1, majlis ilmu. Yang ini boleh lama? Boleh. Kemudian yang kedua, Raudah di Madinah. Yang ini lama tak lama kena consider orang lain. Jangan terlalu pentingkan diri sendiri. Kita punya urusan selesai, dah terus bagi peluang pada orang lain. Kita bagi peluang pada orang lain pun dapat ganjaran. Okey. Yang ketiga, menziarahi orang sakit. Yang ini tempoh dia kena sekejap je. Jangan lama-lama. Okey. Bila dapat dah tu, alhamdulillah. Tajuk kita pada hari ini adalah berkaitan dengan apa yang kita namakan sebuah keluarga. Keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang rahmah. Di dalam Al-Quran dia describe salah satu daripada tanda-tanda kehebatan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menggabungkan kita. Jadi kita ini ada pasangan dia, dan daripada situ timbul sakinah, mawaddah, warahmah. Surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Jadi nanti boleh tengok balik ayat Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 21. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untuk dirimu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.
Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah hanya bagi kaum yang berfikir. Okay. Perempuan kita ni kahwin dah 20 tahun lebih, tempoh perkahwinan kita, tak apa-apa tak nampak pun kebesaran Allah. Lagi nampak bodohnya pasangan kita ada. Macam mana nak nampak kebesaran Allah itu? Lagi lama lagi meluat lah pula. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, tanda-tanda kebesaran Allah ini Allah sebut adalah bagi siapa? Liqaumi yatafakkarun, bagi orang yang berfikir saja. Dan orang yang berfikir ini kadang-kadang sewaktu dia ada pasangan dia tak terfikir, dan dia akan terlintas di saat pasangan dia sudah tak ada lagi. Bila pasangan dah tak ada kan, baru dia masuk bilik tu dia rasa kosong. Baru nampak kelibat-kelibat dia belikan kita mi goreng, salah pula kita nak mi, dia bagi mi kuning. Mi kuning tu kapur. Kita teringat kelibat-kelibat dia tu yang duk mengetuk-ngetuk kayu ke paku ke apa ke kan. Ada kelibat dia yang mengalihkan gas. Lalu sewaktu dia ada tu kena marah aja. Situ salah, itu salah, ini salah, semua buruk, semua serba salah. Tapi bila dah tak ada, barulah mengalir air mata kita. Teringat dia, dia ni lah kalau ada, dia lah yang dulu yang cakap walaupun aku dulu meluat. Ya tuan-puan, betul. Perempuan ini manusia, sifat manusia. Sebab itu Allah suruh kita berfikir. Zalikal ayatin liqaumin yatafakkarun. Zalik, benda-benda ni yang kita tahu kebesaran Allah kalau kita berfikir. Tapi kalau kita guna perasaan, dia tak jadi. Guna perasaan marah, perasaan menyampah, perasaan malas, perasaan dah meluat, dia tak akan nampak. Tapi kalau kita berfikir, kita kata, kalau dia tak ada, sendiri aku, sunyi aku. Mula-mula rasa best kalau dia tak ada, bebas. Kita kata, maklum, keluar nak siram pokok bunga pun dia bising. Kita siram pokok bunga je lah, bising kan dia. Sinilah, temankan abang ni nak teman-teman dah, ganyut pun nak teman. Betul, tapi bila dia tak ada dah, kita teringat-ingat dah. Tengok apa yang dia minat, dia tarik, melilih air mata. Lepas tu anak pula bawa balik pulut kuning dengan rendang. Teringat suami kita suka. Ni tengah musim durian, ya Allah, dia makan dulu punya dah sampai 2-3 biji. Kita duk marah sebab dia diabetik. Tapi tengok durian, dia dah tak ada, teringat dia. So jadi waktu ini memang kita akan jadi, apa kata, terkilan banyak lah. Terkilan banyak. Jadi sebab tu jangan gunakan perasaan. Dalam bab hubungan kekeluargaan, perasaan tu kena letak tepi. Banyak gunakan pemikiran. Dan pemikiran ini dia akan jadi sihat bila ada ilmu yang tepat, ilmu yang betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah sebut di sini, dalam institusi keluarga itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Kerana di dalamnya ada 3 kekuatan. Yang pertama, sakinah, tenang. Tenang. Suami kita kadang tak nak balik ke rumah, nyampah betul kita kan. Dia tanya dulu, dia tak nak balik rumah dulu. Pergi kerja sama-sama, dah pergi kerja dah ni kan, tapi kereta lain-lain. Keluar pagi sekali, keluar. Lepas tu balik, suami kita, dia balik awal. Kita ada lagi kerja. Dia pun telefon, Senah dah balik belum? Adakah nama Senah kat sini? Tak ada. Senah dah balik ke belum? Kita pun tanya, belum bang, ini sekejap, sikit lagi. Nanti kita balik, kita bagi tahu, kita share location. Lepas tu kita pun share location. Tengok location dia, tak balik-balik juga. Kata, kenapa abang tak balik? Kan abang dah siap dah awal. Dah awal tak ada kat rumah. Apalah bang ni? Dah mula tunggu kita ada baru nak balik. Sebab apa? Sebab dia tak tenang bila kat rumah tidak ada kita. Kita kalau dekat rumah tu jangan kacau kan? Kita kalau boleh nak rehat je. Pada dia nak balik rumah. Kenapa dia lambat? Bukan sebab dia malas, tapi sebab dia rasa tak ada kehidupan bila balik ke rumah. Ada suami yang bila isteri dia outstation ke apa ke, dia duduk je dalam bilik. Duduk je dalam bilik.
Sebab apa? Dia rasa macam tak tenang. Itu adalah spesies-spesies tu. Saya tak tahu spesies tuan-tuan perempuan punya spesies tak tahu macam mana kan. Tapi ada yang sebegitu. Kerana apa? Ketenangan. Dan kadang-kadang suami bila dia suka mengadu atau cerita apa yang dia alami, itu tanda pasangan yang baik. Suami ataupun isteri dia sering kongsi. Habis suami bila balik tu cerita semua masalah dia ke, apa yang dia rasa ke, geram dia ke, marah dia ke, dia luahkan pada isteri dia. Isteri pun macam tu. Apa juga masalah di tempat kerja atau dia berjumpa dengan orang, dia akan balik. Bila balik atau berjumpa je dengan pasangan dia, dia akan cerita apa yang dia rasa, nak kongsi apa, pengalaman, pandangan ke apa ke kan. Tuan-puan, itu antara ciri-ciri keluarga atau pasangan bahagia. Sebab bila dia orang dah ada ruang saluran untuk bercerita, agak-agak dia kongsi tak dekat social media. Tak ingin, tak ada. Ini yang jenis kadang-kadang social media sosial dia krik-krik. Kata ada bunyi tak hidup pun, jangan. Tantang memang betul di luar tu dekat media sosial tak hidup, tapi di luar meriah, bahagia. Dia tak perlukan platform media sosial untuk cerita segala-galanya. Kes isu-isu baru-baru ni yang sangat menghangatkan tanah air kita tu kan, kenapa agaknya dia cerita kat media sosial? Sebab dia tak boleh reach suami dia. Dan kena block setahun tuan-puan. Macam mana dia nak reach? So dia reach melalui media sosial. So problem dia di situ. Kita tak terbuka untuk mendengar. Sakinah ini tenang, kita kena dengar. Walaupun rasa macam berapa kali dah abang cakap ni. Yang si suami pun ni dah 7 kali awak cakap tau. Tapi itulah ketenangan dia kan. Jadi bersyukur sebab dia tidak menyalurkan perasaan dia atau marah dia atau kekesalan dia pada media sosial. Puan-puan cuba bayangkan, kalau zaman kita dulu-dulu, saya dilahirkan tahun 70-an, tahun 70-an, 80-an, seandainya ada orang yang duduk di simpang ataupun bus station, kat simpang bus station tu kan, setiap orang yang datang tu dia cerita masalah dia. Turun daripada bas, dia pun cerita masalah dia. Turun daripada teksi, cerita masalah dia. Balik daripada menoreh getah, dia cerita juga masalah dia. Kita kata orang tu apa? Orang tu gila. Dan hari ini ada kegilaan baru. Media sosial sama saja konsep dia. Dia duduk dekat tepi tu, nama dia Facebook contohnya kan, ataupun TikTok. Tu nama simpang dia tu, nama stesen dia. Dan orang ramai lalu lalang sebagai friend, sebagai follower kan. Dia orang ramai boleh nampak, tengok aja melintas-lintas apa yang dia cakap kan. So kat situ, tapi dia cerita dengan berapa orang? Tengok, kalau follower dia 500 orang, kalau 1,000, 100,000. Jadi maksudnya dia bercakap dengan 100,000 orang. Macam dulu tu dekat stesen bas, dekat bus stop, dia bercakap. Seorang ini kalau zaman dulu gila, orang yang gila. Tapi hari ini itu menjadi tempat kita tunggu. Apa lagi cerita hari ini? Kan cerita apa lagi hari ini? Dan butang share pula banyak. Butang share tu butang membawang sebenarnya. So kalau kita potong bawang yang elok, insya-Allah lah kita share benda-benda yang elok. Jadi situ pertama, maka keluarga ini tempat ketenangan. Jadi bersedialah kita untuk memberi ketenangan kepada ahli keluarga kita. Bukan sahaja pasangan, anak-anak pun macam tu. Tak sabarnya nak tunggu balik hujung minggu ni nak jumpa mak dengan abah. Kenapa? Nak cerita kawan bilik kita, kawan kiriman dari neraka. Tak apalah, biar dengar dia cerita dulu macam mana kawan dia yang dikirim dari neraka tu. Dengar puan-puan, walaupun kita rasa macam benda simple je kot,
Tapi kita dengar. Kita dengar. Dan bila benda itu dirasa penting, kita kena buat macam penting juga. Sebab kita dengan dia, macam contoh Hana, kita dah ada pengalaman kan. Kita nampak benda tu mudah boleh selesaikan. Tapi anak-anak itu adalah pengalaman baru mereka. Jadi kita kena ikut khatibun nasa ala qadri uqulihim, ikut kadar pemikiran mereka. Sebab kita dah pernah melalui zaman tersebut. Bukan bermakna untuk berbangga, tapi kita di sini untuk membimbing. Jadi kita dah lebih daripada dia, dan kita boleh turun balik ke bawah. Anak kita tak boleh naik lagi, sebab dia belum masanya dia naik lagi. Tapi dia baru melalui jalan tersebut, pengalaman itu, peristiwa itu. Jadi kita yang kena tunduk. Tunduk, kita dengar. Oh macam tu kawan awak, ya Allah, habis tu awak buat macam mana? Kan? Jadi sebab apa kita nak bimbing dia tu? Kita nak tahu apa tindakan dia. Oh Umi, saya rasa saya macam nak pindah bilik aja. Boleh ke pindah bilik? Kan dah tengah semester ni. Tengah semester nanti menyusahkan pula. Habis biasa yang awak buat macam mana? Itu perasaan kan yang awak, tingkah laku awak macam mana? Saya biarkan aja dia sampai biarlah dia, kalau dia nak tegur saya, dia tegur lah. Kalau tak ada, saya biarkan je dulu. Bagus tu, kita bagi tempoh bertenang. Jadi kita ceritakan tuan-puan, walaupun kita tahu ada pengalaman, kita boleh kata kalau pengalaman kita dulu orang-orang macam ini, kita tinggal je, kita kata kan, tak payah ada ramai lagi kawan-kawan lain. Itu kita bagi fatwa-fatwa kita kan. Tapi sebab kita nak membimbing, kita trust, bagi kepercayaan kepada mereka, pasangan kita ataupun anak-anak kita. So bila kita mendengar, kelebihan dia kena ada trust. Tuan-puan, sebenarnya hidup berumah tangga ni memang, kalau saya secara peribadi, saya kata banyak benda yang saya belajar. Saya dulu kira pimpinan pelajar masa di sekolah menengah pengawas lagi. Masuk ke universiti, saya bertanding, menanglah pula. Jadi pimpinan pelajar. So biasa bercakap, ada sudut pidato lah kan, kemudian convince orang, berjumpa dengan pihak pengurusan, kadang-kadang bergaduh dengan pihak pengurusan sebab nak bawa program-program kita. Macam tu lah, cari sponsorship dan sebagainya kan. And then bila dah kahwin ni, suami bagi tahulah sikit masalah dia. Wah, kita sebakul cadangan. Masa dia pun diam, tengok muka dia tu lain macam. Dia kata, ni faham tak? Ni faham tak? Macam tu lah kita kan. Rupanya dia tak selesa. So bila dia tak selesa tu, saya pun tanya, habis tu awak kalau tak selesa dengan cadangan ni, awak nak apa? Kata tu baik tak payah cakap. Dia kata, abang nak awak dengar saja. Oh, baru kita pun tahu, dengar. Lepas tu saya pun adalah belajar sikit master saya dalam psikologi kan. Dia rupa-rupanya kita mendengar ni je, dia boleh menyembuhkan. Tapi jangan lagi itu je. Dah, lepas tu sudah. Dia tak boleh gitu. Dia kena ada therapeutic punya responses ataupun feedback. Belajar psikologi tu kan, baru tahu benda-benda tu, istilah tu. Dia ada therapeutic feedback. Jadi bila dia cakap gini-gini, oh ya ke? Habis tu Masya Allah, abang baiknya bang. Macam tu abang. Dia kena gitu. Dia kena astagfirullah, Masya Allah, ya Allah, I am so happy, I'm so proud of you. Lagi-lagi macam tu. Walaupun nak meluat dia tu kan. Tapi saya kata Allahu Akbar kan. Jadi bila macam tu, bila dia sebut dengar je, kita dah dengar lah, kita dengar dengan telinga. Tapi kita duduk sibuk main dengan handphone je. Yang tu tak ada. Letak tepi. Tak tepi, lepas tu cakap, okay bang, lepas tu jadi dia tengok kita letak tepi handphone aja, dia tahu dah dia penting. Jadi kat situ pula responses. Dan setiap tindakan kita itu yang membuat pasangan atau anak-anak kita tenang kan, sakinah, kita akan dapat pahala dia, kita akan dapat ganjaran. So kita kena ada rasa tamak dengan rahmat kasih sayang Allah, tamak dengan ganjaran, sebab rumah tangga ini lubuk pahala. Setiap satunya kita pandang pasangan kita, pandang anak-anak kita dengan kasih sayang, Allah akan pandang balik kita dengan penuh kasih sayang dan kebanggaan. Kalau bayangkan kita tak pandang pasangan kita dengan kasih sayang,
Dia akan cari ataupun dia akan terpelecok dengan orang yang pandang dia dengan kasih sayang. Dan kadang-kadang orang tu bukannya pun pandang dia dengan kasih sayang, dia pandang lipas tu dengan penuh rasa. Risau betul lah pula lipas ni. Dia pula yang terperasan. Jadi dah terperasan, kita tak tahu berapa ramai rumah tangga yang kecundang. Sebab apa? Isteri cerita masalah dengan suami orang, suami cerita masalah dengan isteri orang. Perempuan kalau jumpa dengan lelaki yang cerita masalah isteri dia, tak baik. Kalau jumpa dengan isteri yang banyak mengutuk suami dia, itu pun tak baik. Habis itu macam mana Ustazah, kalau kita nak jumpa, kalau jumpa orang macam ni macam mana? Kita jumpa, kita nasihatkan balik. Kita jumpa kalau dia sebut, okey, awak ada suami macam ni, tapi alhamdulillah awak ada untung ada suami. Nanti dia akan kutuk-kutuk balik suami dia tu kan. Dia sebut, adalah kenalah sabar. Melainkan kalau ada penderaan, dia kena tengok degree dia pula. Ada penderaan, ada unsur-unsur mendera, ada unsur-unsur negligence, maksudnya dia ignore, tidak ada nafkah dan sebagainya. Yang itu kita kena bantu. Sebab dia sebenarnya sedang meminta bantuan, dia tak tahu macam mana nak selesaikan masalah. Saya teringat masa saya kecil-kecil dulu dah jadual. Arwah ayah saya dan ibu saya ni dia ada kedai kopi. Buka kedai, saya anak kedai kopi. Selalulah apa orang kata tu, tanya orang, layan orang nak makan tu kan, pakcik nak makan apa? Roti satu, terjanai. Saya pandai teh baru terjanai. Minum pakcik? Teh campur kopi. Dia nak kopi. Teh campur kopi lah pula. Okey. So jadi kita buat, lepas tu bagi. Ya. Jadi tuan-tuan perempuan, ada pembantu ibu saya tukang masak tempatan. Ya. Jadi dia ni memang sangat baik. Dia punya masakan sedap. Ya. Ibu saya memang masak sedap. Dia ni kira macam nombor 2 lah. Kalau dia masak tu boleh sedap. Jadi dia datang pagi, lepas tu dia akan balik petang, buat kuih apa semua. Jadi dia naik motor, dia balik. Sampai satu masa tu saya nampak seorang lelaki. Jadi yang makcik ni tengah potong-potong sayur, tiba-tiba dia lari. Jadi saya waktu tu memang jaga kedai lah, jaga dalam darjah 2. Lepas tu tengok, kenapa makcik ni lari? Lepas tu tengok ada seorang lelaki, pakcik, kejar dia. Jadi makcik ni masuk kat dalam tandas. Rupa-rupanya pakcik tu nak duit, minta duit daripada makcik ni, minta duit. Tapi Allahu Akbar, bahasa dia kau kalau tak bagi duit aku rodok perut kau. Dia bawa pisang tuan-tuan. Saya darjah 2 masa tu, dah tengok saya macam tak faham kenapa ni. Rupa-rupanya suami dia baru keluar dari penjara, dia nak duit. Ya Allah, yang itu mak dan ayah saya bawa isteri dia ini turun naik mahkamah, nak uruskan minta fasakh dan sebagainya. Jadi situ kalau ada, kita jangan kompromi. Jangan pula kita cakap dengan isteri dia, sabarlah, takdir, sabar banyak ganjarannya. Yang itu bahlul nama dia. So kalau ada urusan unsur-unsur seperti itu, penderaan dan sebagainya, jangan. Sebab kita memang tidak ada kuasa, tapi suami kita ini dia di bawah pihak berkuasa. Terus buat laporan, ya, buat laporan dan minta macam mana bantuan. Kadang-kadang dapat suami sak dadah, mula kahwin mungkin tak tahu, tapi kena ambil tahu tuan-puan. Sekarang ni yang dadah-dadah tu okey, satu hal. Ada satu hal lagi yang baru, kahwin dengan suami gay. Ni masa Covid ni yang saya tahu. Dalam sepanjang Covid itu, tempoh kita duk PKP berkurung itu, saya dengar masalah perempuan. Ada lebih kurang 6 masalah berkahwin dengan gay. Saya kata, awak tak tahu ke? Gay itu apa, Ustazah? Aduh. Lepas tu tengok dia punya profil gambar rainbow.
Rainbow tu pelangi. Pelangi mesti tengok muka-muka ni macam tak tahu je kan. Pelangi ni lambang gay. Lambang dia. Jadi saya tanya dia, yang isteri ni, kenapa awak letak gambar pelangi? Saya mengharapkan selepas hujan ada pelangi. Jadi itu disalahertikan mungkin dengan kumpulan gay ni. Oh, ini perempuan ni menyokong gay. Rupa-rupanya bila kahwin perempuan gaduh. Macam dia kata, dia nampak isteri dia ni macam dia kata bodoh lah, itulah, inilah. Tidak disentuh isteri dia. Kahwin 2 tahun, hampir 3 tahun. Saya tak cantik ke ustazah? Sampai macam tu. Hilang dia punya keyakinan. Orangnya cantik. Jadi saya kata, kena cari bukti suami awak ni siapa sebenarnya. Memang dah dapat bukti-bukti tu. Saya kata okey, pergi ke pejabat agama. Pejabat agama nombor 1, awak kena minta fasah. Minta fasah ke minta dia jatuhkan talak. Dia boleh jatuhkan talak kan. Jadi panggil dia tak nak jatuhkan talak, setiap bulan bagi duit 1,500 perempuan. Nafkah. Best juga kan. Tapi kat situ tak ada, isteri menderita. Isteri dia macam hilang maruah diri dia. Ni penyakit baru ni. Jadi kemudian saya kata settlekan dulu, sebab takut nanti tiba-tiba dia tidur dengan awak, dia ni bawa penyakit. Dia orang gay ni, dia spesies yang bawa penyakit. Dengar yang awal sebelum tu cacar monyet ke apa tuan-puan kan. Dia memang berapa persen yang tinggi adalah pada kumpulan LGBT. Okey, so kita kena ambil tahu tentang urusan-urusan ini. Jadi kalau sakit, ada penyakit-penyakit yang macam ni, tenang ke kita? Tak tenang. Kan? Dan bila sebut sakinah ini, even di dalam psikologi juga, ketenangan. Lelaki dengan perempuan ya, perempuan kalau ada masalah, dah tak terbendung masalah dalam diri dia itu, dia akan menangis. Menangis sendiri dengan menangis di sisi orang yang menemani, mana lagi best? Menangis sendiri ke dengan kawan? Dengan kawan. Lagi kalau suami ada kat sebelah, tunggu aja kita kan, pegang tangan kita, picit bahu kita. Ada yang kata tak apa, menangislah kat sini. Dia pun, kita menangis tapi menangis dengan nikmat. Kat situ ada Masya Allah, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Lelaki pula, perempuan, dia tak menangis sangat. Kalau dia menangis pun belum tenang hati dia. Menangisnya bila? Untuk lelaki, ini yang saya belajar ya, menangisnya apabila dapat hubungan intim dengan isteri, baru dia release. Kalau tak, dia macam ada satu benda beban dalam kepala dia. Beban dalam kepala dia macam berat sahaja. Yang itu saya belajar lah. So bila kita belajar, saya kata Masya Allah, baru nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja-saja nak suruh kita kahwin-kahwin ni, I cinta kat you, cintakan I kan. Bukan macam itu Dia lebih daripada itu. Dia adalah keperluan rohani, keperluan jiwa kita, keperluan fizikal kita, keperluan material kita, keperluan untuk akal kita kan. Kita nak bijak, 2 heads better than 1 head. Memang kita boleh buat semua, tapi kita kena tanya balik. Yang perempuan, semua benda kita boleh buat, tapi kena tanya balik, ini ke yang Allah nak kita buat? Kita boleh buat semua. Nak drive kapal terbang boleh, panjat pokok kelapa boleh, beranak boleh kan? Beranak boleh, tapi mesti kena ada lelaki lah kan? Nak jaga anak boleh, nak menyusukan boleh. Ada benda yang kita boleh buat. Lelaki banyak benda yang kita boleh buat, dia tak boleh buat. Menyusukan pun tak boleh, melahirkan lagi tak boleh. Tak apa yang ni nak bersalin ni, ayang duduk je dekat lab diam-diam, biar abang yang teran. Boleh keluar anak tu? Tak boleh. Kita juga. Jadi sebab tu kita jangan buat semua benda kita nak buat. Jadi kita patut kita salahkan balik. Macam kadang-kadang kita tengok perangai kita juga, perempuan duduk kat dapur, duduk memberus sana memberus sini, harapkan suami pun tak ada. Memang sebab kita tak ajak dia sekali kan. Harapkan anak-anak, memang kita duduk bising mulut ni, tapi kita tak suruh dia buat. Alah ustazah, suruh dia buat tapi tak jadi. Tak apa, biar separuh jadi pun, biar jadi-jadian pun, tak mengapa.
Tapi sekurang-kurangnya ada proses untuk dia libatkan diri. Jangan kita nak tahu dia punya result saja, mesti dapur kilat. Tak apa, tak payah tak kilat pun tak apa, tapi dia ada kerjasama. Jadi itu pengalaman mungkin suami kita tak pernah ada pengalaman basuh pinggan. Kan sebab daripada awal kecil dulu dia nak basuh pinggan, mak dia kata tak apa. Dah besar sikit ada pembantu rumah pula. Bila dia dah besar duduk dekat asrama pula, tak pernah basuh pinggan. Kahwin dengan kita minta dia basuh pinggan. Bila basuh pinggan pula, mak mentua kita kata, "Ya Allah, anak aku." Tak bagi bila dia pergi ke dapur nak basuh pinggan aja, tiba-tiba mak mentua kita pula yang basuh dengan muka masam tengok kita, contoh kan. Jadi sebab tak biasa. Jadi padahal benda itu benda yang baik. Bila dia basuh tangan, basuh pinggan, anak-anak akan nampak, ayah benda macam ni pun ayah boleh buat. Nah, ini semua nak jadi tuan, makan tinggal, sudu garpu tinggal. Habis akhirnya tengok macam mana perempuan. Saya tengok dekat TikTok, orang ada homestay yang diorang tinggal dekat homestay tu, bila balik ya karim, sampah melonggok dekat atas meja. Dengan tempat tidur, blanket tak pandai nak lipat. Lepas tu macam-macam peninggalan. Tangkal-tangkal lah kot dalam laci seluar dalam. Lepas tu sabun habis. Jadi macam tak ada civilization. Seolah-olah macam rumah dia itu baru disewakan kepada monyet. Kalau monyet kan macam tu, pecah telur pun tak tahu nak lap, sudit berkunyit lagi masih dah letak dah dekat tempat tu kan. Jadi dia tengok, tunjukkan lah, tengok customer yang duduk dekat homestay. Itulah perangai anak-anak kita. Sebab tidak dibiasakan dekat rumah dengan kerja-kerja dan sebagainya, maka dia tak boleh jadi manusia, dia boleh jadi monyet je kan. Jadi fikir balik, kita membesarkan monyet ke membesarkan manusia? Allahu Akbar. Baik. Jadi itu. Kemudian yang kedua, perempuan yang dikasihi, apa yang Allah sebut sebagai mawaddah. Jadi sakinah ini ketenangan. Sakinah ini adalah tempat tinggal. Ya, tempat tinggal dia bermula daripada rumah. Jadi rumah ini yang perlu menyediakannya adalah suami kita, dan kita yang mengurus rumah tersebut. Okey, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah telah menjadikan di antara keduanya mawaddah. Mawaddah ini datang daripada perkataan kalimah wood. Wood tu bukan WOOD, kayu, bukan ya. Wood tu maksudnya cinta, kasih sayang yang menggebu-gebu. Gitu. Kalau sakinah tadi tenang. Kita balik-balik sedih, ataupun contohlah kereta rosak, terus telefon suami kita kan. Tapi kalau dia dah tak ada, nak telefon siapa? Okay. Cuba baca rintihan-rintihan isteri yang suami dia dah meninggal dunia tu. Kita baru akan rasa nikmat kita. Kalau tak, kita terlupa. Jadi kat situ tenang. Baik, kalau wood ni maksudnya kasih sayang, rindu-rinduan. Kemudian ada rasa macam penuh jiwa kita ini. Jiwa kita tu penuh, tidak memerlukan perhatian daripada orang lain. Sebab manusia ini dia memang perlukan perhatian. Sebab tu bayi yang lahir, Allah memang jadikan bayi itu lahir tanpa ada pakaian ataupun organ yang membalut dia. Kalau bayi itu lahir dalam keadaan bogel, tidak berpakaian, kita biarkan aja sampai besar tak berpakaian, agak-agak survive tak anak tu? Tak survive. Malam sejuk, dingin, pukul 3 pagi 4 pagi, tak lama meninggal dunia anak tu. Jadi dia perlu dibalut, dilapik, diselimut dan sebagainya. Maksudnya dia perlukan bantuan dan perhatian. Sama kan baby yang dibuang, kan baby yang dibuang kadang masih hidup lagi, betul tak? Itu kalau dia punya survival kuat lah. Kalau tak ada, mati dah. Jadi sebab tu anak-anak perlukan perhatian. Bukan anak-anak aja, mak kepada anak tu pun perlukan perhatian. Kita bersalin bila tidak ada perhatian dan jagaan yang baik, apa jadi? Jadi meroyan. Kan dia jadi postpartum, orang kata kalau bahasa medicalnya tu postpartum. Jadi bila postpartum tu dia ada krisis dia sendiri.
So kita perlukan perhatian. Itulah ahli keluarga kita perlukan perhatian, pasangan kita juga perlukan perhatian. Maka perhatian-perhatian yang kita boleh berikan ini, perempuan, saya ambil sikit daripada kajian-kajian, ada 5 bentuk perhatian dan kasih sayang yang kita boleh beri. Nombor 1, masa. Masa itu perlu berkualiti, bukan masa yang panjang. Kalau 5 minit masa berkualiti berbanding dengan 5 jam masa yang tak berkualiti, 5 minit itu lebih baik daripada 5 jam. Apa contoh 5 minit dengan 5 jam tu? 5 jam duduk sebelah, baring sebelah, tapi duduk main handphone. Okey, itu tidak berkualiti walaupun kuantiti masa banyak. Tapi kalau 5 minit tu walaupun sekejap, tapi dia boleh bergurau, dia boleh bercerita, dia boleh buat sesuatu yang sama-sama gelak ketawa, yang boleh meninggalkan memori, kesan. Dia pergi kerja dah, tapi kita ni yang pergi kerja juga ketawa, sambil memandu ketawa, teringat keletah dia, teringat gurauan dia, teringat usikan dia. So 5 minit itu lebih bermakna berbanding daripada 5 jam. Okey, jadi itu yang pertama. Jadi bila sebut wuddi ataupun mawaddah, maksudnya kasih sayang. Dan ini adalah tanggungjawab kita untuk membangunkan, membina kasih sayang. Okey, yang kedua adalah ucapan-ucapan yang baik. Ucapan-ucapan yang baik itu adalah sedekah. Dia merupakan sedekah. Ucapan yang menggembirakan. I am proud of you. I am happy with you. Thank you very much for having me with you in your life. Dah rakam dah. Cakap ucapan terima kasih ya bang. Kita lama tak pernah ucap terima kasih. Ni kahwin 30 tahun tak pernah ucap terima kasih. Tiba-tiba balik je daripada kuliah duha ni ucap terima kasih. Suami kita kata, kau dah kenapa? Jadi alah bang, kita nak ucap terima kasih je. Abang sudilah duduk sama dengan saya ni, menunggu saya yang perangai buruk macam ni. Dia nampak kita jadi comel dah. Dia terus sayang dengan kita. Perkataan-perkataan atau kalimah-kalimah yang baik. Kalau perempuan, dia suka dengan puji-pujian. Cantik awak ni. Awak buat ni sedap masakan ni. Macam tu kalau perempuan. Tapi kalau lelaki, dia nak ada unsur-unsur macam you trust dekat dia. Bang, saya hidup ni kan, selama saya hidup dengan abang ni, saya rasa macam selamat je. Itu nampak macam bukan pujian kan, tapi macam confession. Confession ni pengakuan. So kalau perempuan dia puji, kalau lelaki pada pengakuan. Kalau kita cakap dengan dia, abang handsome lah, pujian tu, tapi dia tak kena. Abang sasa lah, abang macho lah. Dia tak ada sangat. Tapi pada dia suka pada kita punya pengakuan ataupun pengiktirafan. Kita mengakui, abang walaupun abang tak suka tolong saya kat dapur, abang duduk dekat dapur macam ni je bang, saya rasa bersemangat nak masak. Kita bukan puji dia, tapi kita mengakui macam kehadiran dia, keberadaan dia. Untung anak-anak kita dapat abang. Kan? Nampak macam puji tu tidak direct, tapi dia nanti akan tanya, kenapa untung abang ni kuat bekerja. Jadi anak-anak kita ini nampak abang bukan jenis yang malas. So satu pengakuan. Kalau yang perempuan, cukup dia cakap, anak comel anak emak. Setahun masih ingat lagi kan, anak mak ni macam angel. Lepas tu nanti dia simpan, save nama dia kat handphone kita, anak mak yang angel. Jadi dia akan ingat. Kalau perempuan mudah saja, tapi kalau lelaki, dia perlukan pengakuan dan pengiktirafan. Itu nombor 2. Yang ketiga, InsyaAllah saya terangkan sambil saya bagi kaedah, boleh ke? Okey. Yang ketiga adalah sentuhan. Jadi sentuh ni, bila kita bercakap dengan dia, pegang kan, tepuk-tepuk bahu dia, pegang pipi dia. Ni anak-anak baik bapak dia. Lebih kurang macam itulah juga kan. Bila sambil jalan, pegang tangan dia. Anak-anak suka kalau kita pegang kan. Kadang-kadang berebut nak pegang tangan
tangan mak. Ataupun kalau anak-anak pegang kepala. Kalau suami dia suka kita pegang tangan dia ataupun sentuh. Macam tu. Dan ini menurut pandangan beberapa orang lelaki, bahasa kasih sayang yang paling utama bagi lelaki adalah sentuhan. Sebab tu perempuan, kalau kita panggil dia, bang, oh bang, bang, abang, bang, bang, gitu kan, barulah dia akan tuli. Itu dah kali keberapa dah tu? Kali ke-7 ke kali ke-10. Baru dia kata, awak panggil saya, dia kata. Sebab dia yang sini kurang. So kalau nak panggil kena pegang dia, bang, baru dia dia macam tu. Sama nak kejut anak-anak kita yang lelaki. Kalau kita panggil dia, abang long, senyap macam. Tapi kalau yang cepat tu, dia punya auditory baguslah. Kalau ada juga kan, tapi biasa macam tu lah. Kadang-kadang dia dengar tapi dia buat tak dengar. Sampailah kita pegang, kita tarik dia, tolak dia masuk dalam toilet, barulah dia gerak. So dia panggil kinestetik. Lelaki ini dia lebih pada tactile ataupun kinestetik. So saya kongsikan apa yang saya belajar dalam psikologi, Jadi anak-anak pun macam tu. Kalau kita larang ke, dah cakap jangan bang, dek, jangan dek. Kalau tak boleh juga, kita datang dekat, kita alihkan, ambil dia, tarik dia pergi ke tempat lain. Jadi dia kena ada sentuhan. So itu cara kita lah. Kalau cakap tak dengar, jangan jerit-jerit. Sakit tekak kita, stres. Lepas stres nanti anxiety. So jangan menempah yang itu. So kita tengok apa yang sesuai. Biasa anak-anak lelaki macam tu. Bila cakap lagi-lagi kalau anak nombor 2, jerit depan orang tidak. Siapa anak nombor 2 ni? Baik mengaku. Anak nombor 2 ini dia emosi dia, EQ dia tinggi. Walaupun kadang-kadang dia IQ kurang. Dia biasa berbeza sikit dengan anak nombor 1. Jadi dengan dia kena datang dekat, bisik kat dia kat belakang tu. Ataupun kalau anak-anak lelaki kecil-kecil macam tu kan, kita peluk daripada belakang, kita bisik dekat belakang kat dia. Dia cepat ikut. Kalau tak dia, sebab dia nak berbeza daripada yang atas, yang nombor 1. Jadi cara kita melayan pun berbeza, ya. Jadi Masya Allah, di situ bila kita belajar, kita baru nampak apa? Kebesaran Allah. Anak nombor 1 skill lain, anak nombor 2 skill berbeza pula, anak nombor 3 berbeza lagi, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Siapa yang ada anak 8 orang? Kat tangan kat sini 8 orang anak. 7, 9, 6. Siapa ada anak 6 orang? 6 orang? Sama dengan saya, 6 orang. Ada anak 5 orang? 5, Alhamdulillah. 4 orang. Makin ramai. 3, ada anak 3. Oh, ramai 3. 2, anak 2 orang aja. Masya Allah. 1, ada anak tunggal. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. So jadi situlah kalau untuk anak ramai-ramai dia lain, ya. Kalau untuk anak tunggal, dia pun ada dia punya skill yang tertentu, ya. Okey. Baik, dah nombor berapa dah tu? Nombor 3. Kita ada 5, ada nombor 4 dah. Kita masuk nombor 4. Nombor 4 ini adalah bantuan. Bantuan yang kita berikan. Contoh, kita nampak pasangan kita ini sibuk membersihkan kereta sebagainya, kan? Jadi kita tolong dia. Sediakan bakul sampah, letak plastik. Bang, ni sampah boleh masuk dalam sini. Ada apa-apa saya boleh tolong bang? Dia rasa best. Dia rasa itulah dia kasih sayang yang dia dapat, ya. Okey, itu bantuan. Kemudian yang kelima adalah hadiah. Hadiah yang kita berikan kepada dia. Jadi ada 5 cara. 5 cara. Dan 5 ni setengah-setengah orang dia cenderung pada 1 atau 2 saja. Kalau kita buat yang lain, dia tak rasa pun diri dia disayang. Kita duduk sebelah dia, quality time, dia kata berkepit je. Dia macam tu. Bila kita bagi hadiah, dia kata nak rasuah.
Bila kita tolong, dia kata menyibuk. Bila kita sentuh, baru dia kata kita sayang dia. Dan bila kita puji dia, kata nak membodik. Jadi kita tengok setiap individu itu dia membesar dalam lingkungan yang mana, yang itu yang akan menguasai dia. 5 perkara ini, 5 ni dia buat kajian. Dia orang buat kajian, dapat 5 sentuhan kasih sayang. Rupa-rupanya Nabi dah buat lama dah 5 benda ni. Quality time, Nabi ada 4 waktu untuk quality time bagi keluarga dia, dan tidak kurang daripada 4, maksudnya lebih daripada itu. Waktu bila? Waktu lepas solat subuh. Lepas sembahyang subuh, Nabi akan pergi ke rumah-rumah isterinya. Isteri dia kan dekat je dengan masjid tu kan. Jadi dia akan keliling, dia pusing, tengok, pergi tanya khabar. Awak sihat ke? Ada apa-apa kekurangan ke? Dan kadang sampai ke rumah Aisyah, dia tanya, ada sarapan apa hari ini? Betul, Aisyah kata tak ada sarapan ya Rasulullah. Tak apalah, macam tu aku berpuasa. Kan? Jadi dia pagi-pagi pergi rumah Sayyidatina Fatimah. Dia kejutkan Sayyidatina Fatimah. Dia ada beberapa hadis tu lah. Baru kita nampak, oh hadis, betul lah. Waktu lepas subuh Nabi pergi. Dan Nabi ingatkan Sayyidatina Fatimah, jangan tidur lepas subuh sebab adanya barakah. Nabi pun berdoa kan dengan Sayyidatina Ummu Salamah. Dia hafal doa Nabi waktu pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Okey, so itu doa-doa. Itu juga dengan Sayyidatina Saudah, Juwairiyah, jadi dia merakamkan doa-doa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi. So itu number 1, waktu lepas subuh. Ustazah, kita nak buat apa? Anak-anak dah tak duduk dengan kita, WhatsApp lah. Anak Umi bangun sudah? Subuh dekat mana? Dekat rumah ke dekat masjid? Anak mak hari ni sarapan apa? Dah bangun belum? Kan? Jadi kita tanya, ataupun buat terus video call. Itu yang baru nampak tu rambut tegak ke? Mata sepek lagi ke tak bunyi-bunyi lagi kan? Bangun. Jadi buat kita kejutkan subuh pagi itu sunnah Nabi sebenarnya, masya-Allah. Baik, yang kedua adalah waktu Qailulah. Waktu Qailulah adalah waktu sekarang, sebelum zuhur. Jadi waktu sebelum zuhur, Nabi diriwayatkan dia selalu juga bermain dengan cucu-cucu dia pada waktu ini. Okay. Kemudian waktu seterusnya lepas asar. Dan lepas asar diriwayatkan Nabi banyak riyadhah. Nabi juga banyak memenuhi panggilan atau jemputan. Jadi sebahagian daripada budaya Arab ni dia buat kenduri, dia lepas asar. Jadi dia buat kenduri makan apa semua tu kan, maksudnya terus bagi makan malam lah. Okey. Dan kemudian satu waktu lagi sebelum tidur, yakni lepas Isyak. Jadi Nabi kan ramai isteri dia, hari-hari Nabi jumpa isteri-isteri dia tu. Dia bukan kahwin 2, satu jumpa, satu lagi tinggal, satu kena blok, tak ada. Tak ada. Jadi Nabi kahwin ramai, tapi setiap hari pergi ziarah, ambil tahu setiap orang. Setiap hari. Ini satu campak dekat Johor, satu lagi campak dekat Kedah. Seminggu 2 minggu baru jumpa yang dekat Johor. Memang tak kena. Jadi kalau betul nak poligami, belajar dulu, ada ilmu dulu, barulah betul. Baru-baru ni kan Ustaz Azhar Idrus sebut kan, seandainya seorang suami dia berkahwin lain tanpa mendapatkan persetujuan, tak perlu izin pun, tapi bagi tahu, buat persetujuan dulu dengan isteri pertama. Kalau tidak dapat tanpa persetujuan, maka suami itu sudah dikira tidak mampu. Faham tak? Jadi maksudnya dia tidak mampu untuk menundukkan atau mendapatkan ketaatan dan kerjasama daripada isteri dia. Macam mana nak kahwin lebih? Jadi kalau kita kena dia pujuk, kena dia punya perbincangan, agreement dia, kita okey tak? Tak okey. Kan? Kita kalau kena, insya-Allah, sebab ada ramai je pun
yang kahwin lebih kan. Ustaz Zahidrus pun kahwin lebih. Betul tak? Tapi bila dia kena cara, gaya dia itu berbincang dengan kita dan perangai sikap dia yang dah contoh 5 tahun berkahwin dengan kita, macam mana dia punya mempamerkan teladan yang baik ataupun tidak, insya-Allah. Sebab ini masalahnya sekejap ada, sekejap tak ada. Sekejap boleh diharap, sekejap tak boleh diharap. Jadi kita pun tidak ada trust. So macam itulah. Tu orang kata semenjak Domenjah ini suami-suami dinasihati supaya senyap je. Jangan cakap apa-apa. Kalau isteri cakap kata iya je. Banyakkan sapu sampah, banyakkan tolong sidai kain, basuh kain. Kalau isteri melenting tu senyap. Sebab sekarang ni tak tahu semenjak hari sehari 2 hari ni isteri-isteri satu Malaysia sedang mood tak baik dia kata. Semua lah kan, betul kan? Kita pun kena tempias dia tuan-puan ya, masya-Allah. Allahu Akbar. Saya kalau bab poligami ni saya bincang juga dengan beberapa orang pelajar-pelajar saya yang pernah jumpa kan. Jadi dia tanya tentang pandangan berkaitan kahwin dua kan ataupun poligami. Saya kata Islam dah membenarkan, tetapi satu benda yang kita kena ingat. Cuba bayangkan, ni cakap dengan anak-anak pelajar lelaki. Cuba bayangkan syariah terbalik. Bukan lelaki boleh kahwin 4, tetapi perempuan yang boleh kahwin 4. Lelaki tak boleh kahwin 4. Agak-agak awak okey ke tak isteri awak kahwin lagi? Boleh ke tak boleh? Right. So walaupun you boleh, perasaan dan emosi sama. Lelaki punya perasaan dengan perempuan punya perasaan sama. Maka hargailah kaum wanita. Hargai, jaga mereka, jaga hak mereka. Jangan abaikan. Dan di saat kamu nak mengabaikan satu-satu perasaan itu, ingat kalau awak berada di tempat dia. Tengok macam mana Rasulullah SAW kan sangat berhati-hati. Dia dari sudut dia lah, dia poligami, dia berkahwin lebih ya. Jadi dia jaga betul kedudukan, keadaan, sehingga isteri-isteri lain pun okey walaupun mereka cemburu ya. Macam okey, contoh Nabi meninggal dunia dekat rumah Aisyah, rumah Sayyidatina Aisyah, macam tak adil je. Kenapa tak rumah isteri-isteri lain? Perempuan bila dikaji psychologically, Nabi sangat adil. Sebab isteri-isteri lain adalah isteri-isteri yang pernah berkahwin, pernah bercerai, pernah ditinggal mati oleh suami. Tetapi Sayyidatina Aisyah tidak pernah. Suami dia yang pertama dan terakhir adalah Nabi. Sebab dia tak boleh, Ummahatul Mukminin tak boleh kahwin lain. Tapi kalau yang isteri-isteri Ummahatul Mukminin lain selain daripada Sayyidatina Aisyah, mereka pernah berkahwin dan mereka berkahwin dengan Nabi kemudiannya. Tapi Sayyidatina Aisyah tak ada. Dan bayangkan kalaulah Nabi wafat di rumah Ummul Mukminin yang lain, Sayyidatina Aisyah mesti terasa sangat terkilan ya. Jadi bila saya nampak, saya tengok benda tu, saya kata masya-Allah, cantiknya pilihan Nabi itu. Sangat adil, sangat-sangat orang kata tu teliti dia. Walaupun diambang kematian dia, kan dia ajar kita macam tu supaya kita fikir. Tapi itulah kena la'allakum tatafakkarun. Mudah-mudahan kamu berfikir, baru nampak kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita susun kehidupan kita ini dengan tadi akal, bukan perasaan ya. Okey. Baik. Keberapa dah tu? 4, 5. Settle dah. Settle dah tu ya. 5 cukup? Okey, jadi yang tu yang hadiah. Jadi kita kembali balik ya tuan-tuan puan-puan. Jadi bagaimana mawaddah ini dia merupakan salah satu daripada tuntutan untuk kita berkasih sayang. Jadi isteri yang cukup kasih sayang, dia tak sibuk nak cari perhatian orang lain. Tak ada, tak nampak. Orang lain pun pandang geli dah. Tak ada. Cukup, dia dah kenyang dah. Dia puas. Begitu juga anak-anak. Kalau perhatian pun dapat daripada orang kata ibu bapa dia, jadi dia akan lebih tenang, lebih baik ya. Dan biasanya
apa yang saya, melalui pengalaman saya, mereka yang terlibat dengan gejala sosial adalah anak-anak yang tidak mendapat perhatian, kasih sayang, pemahaman, understanding, sama ada daripada mak ataupun ayah dia. Kalaupun dia anak yatim tapi cukup diberi faham dan sebagainya, dia akan menjadi anak yang lebih matang. Okey. Baik, akhir sekali adalah warahmah. Mawaddatah warahmah. Rahmah ini adalah sama nama dia, rahmah, rahim, kasih sayang. Tapi di dalam hal ini para ulama berpandangan rahmah kasih sayang itu adalah kepada tanggungjawab. Tanggungjawab dan juga peranan-peranan. Jadi sehingga mana walaupun kita tidak ada perasaan cinta lagi, perasaan wud tu tadi, mawaddah itu tidak ada, tapi dengan rahmah kita takut kita ada urusan dengan Allah, kita tidak akan mengabaikan tanggungjawab dan peranan kita. Jadi rahmah ini sesuatu yang kita ikat dengan Allah, kasih sayang yang diikat dengan Allah. Sebab tu dalam Islam, you bersedia untuk tanggungjawab dulu baru ada akad. Tapi kita pula sekarang ini membesar-besarkan, tak apa akad kemudian, ambil lah dulu. Jadi anak kita pun keluar berdua-dua, berdating-dating, berkapal-kapal, tahu-tahu na'udzubillah bunting. Kan, na'udzubillah tuan. Saya pernah dengar daripada mulut seorang ibu, untunglah saya 7 orang semua anak lelaki. Kenapa kak untung? Saya ni anak 4 orang perempuan. 2 tu yang akhir baru lelaki. Tapi yang 4 yang pertama itu perempuan. Saya macam, kenapa dia kata untung? Anak-anak lelaki ni kalau buat benda tak baik, dia tak bawa perut ke rumah. Astaghfirullahalazim. Kita ni ada anak perempuan, habis anak perempuan kita. Macam mana kalau anak engkau yang buat? Kan? Dia punya pahaman, mentaliti macam tu. Macam mana dia boleh memujuk diri dia dengan dapat semua anak lelaki. Kalau anak lelaki buat sengketa, tidak bawa perut di rumah, yang dia mengembungkan perut orang. Ya Allah, accident dia kata kan. Kan nak sebut takdir Allah. Oh, saya rasa tak betul, tak kena ni cara pemikiran ni. Cara pemikiran yang sangat-sangat lekeh, yang sangat-sangat kolok ya. Jahiliah ni, pemikiran-pemikiran jahiliah. Sedangkan pada anak-anak kita kena bangunkan akhlak mereka dan sebagainya, perempuan. Ada, kalau maksudnya saya cakap tu ada, saya dah jumpa lah. Jadi perempuan kena berhati-hatilah. Jadi kalau jumpa orang macam ni, kena betulkan juga. Tak boleh lah macam tu kak. Cuba bayang kalau agak dapat 7 orang anak perempuan. Kan? Jadi jangan mempunyai mentaliti seperti itu. Jadi rahmah dia merupakan salah satu tanggungjawab kita dengan Allah. Walaupun kita tak suka dengan suami kita, walaupun si suami tak suka dengan isteri, tapi dia tahu, dia terima mereka atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan nama Allah, maka dia perlu memerhatikan amanah dan juga tanggungjawab yang dia pikul pada hari ini. Jadi masya-Allah, itu dia. Dan sekarang mari boleh kita catat tak ada lebih kurang 10 tanggungjawab daripada gabungan sakinah, mawaddah, warahmah ni. Apa yang kita boleh buat yang untuk menjadikan keluarga kita ini mempunyai ciri-ciri sakinah, mawaddah, warahmah. Boleh tahan lagi? Boleh tulis lagi tak? Boleh ya? Nombor 1, keluarga itu adalah keluarga yang mementingkan keimanan. Keluarga yang mempunyai sakinah, mawaddah, warahmah, dia akan pentingkan keimanan. Macam mana nak tahu dia pentingkan keimanan? Tengok niat. Awak sekolah ni sebab apa? Sebab mak suruh saya sekolah. Memanglah mak suruh awak sekolah, tapi kalau kita belajar tu untuk apa? Untuk pandai. Kenapa nak pandai? Nanti kerja. Tapi kalau dah kerja, untuk apa? Bagilah mak balik duit. Tak kena apa-apa, salah tu. Tanya dia, kenapa belajar? Kalau belajar disebut kena dapat ilmu, kena jadi pandai. Kenapa kena jadi pandai? Dia orang yang pandai, dia tidak akan mudah ditipu, dimanipulasi, dia akan mengurus dengan yang baik. Sebab tu, sebagai seorang khalifah Allah, dia kena pandai. Bagus. Jadi tu niat dia yang betul sudah. Jadi dia perlu fokus kepada keimanan dan sudut pandang. Kalau kita bawa pergi ke supermarket, ke pasar ke kan, kita pergi pasar ni untuk apa? Untuk seronok-seronok, cantas terus niat dia kan. Kita pergi pasar ni untuk mendapatkan keperluan. Memang baca doa masuk pasar.
Dapatkan keperluan kita, keperluan hidup kita ini adalah tanggungjawab kita, sebab kita kena jaga kehidupan kita. Tengok maqasid syariah. Oh, tiba-tiba pula kan. Maqasid syariah ni apa? Kan? Jadi nak ceritanya kenapa kita kena jaga dapatkan keperluan, sebab kita kena jaga kehidupan kita. Sebab hidup kita ini adalah amanah daripada Allah. Cukup dah. Bila dia berjumpa je dengan Allah, walaupun dia banyak tingkat dia, kita dah berjaya dah. So jaga iman, maksudnya tengok niat dia balik, kerana Allah SWT. Yang kedua, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah ni, dia biasa melakukan ibadah bersama-sama. Ni kena muhasabah lah. Ada tak dia beribadah bersama-sama, solat berjemaah? Lepas tu mak kata, besok Isnin mak nak puasa sunat. Anak-anak pun kata nak ikutlah, nak puasa sunat juga. Tu berjemaah lah. Suami pun kata, terlupa abang. Okey lah, boleh dah puasa sunat. Kata, ya okey kan. Jadi kat situ kita boleh lakukan secara berjemaah. Dan berjemaah ini pun elok juga. Cuci pinggan berjemaah, sapu sampah berjemaah, susun di rumah tu nak organize ke nak apa ke, buat secara berjemaah. Yang ketiga, keluarga kita adalah keluarga yang mengutamakan ajaran agama. Apa yang Allah perintahkan, sama ada daripada bentuk ibadah khusus kepada ibadah yang umum, maruah diri, solatnya, kemudian adab akhlaknya. Jadi dia mentaati agama, menjadi keutamaan. Okey. Yang keempat, ahli keluarga sakinah, mawaddah, warahmah ini, dia saling mencintai dan menyayangi. Jadi anak-anak kita kan perempuan, kalau nak hidupkan saling cinta, menyayangi, saling hormat, menghormati, pertama jangan banding-bandingkan diorang. Cuba jadi macam abang long tu. Tengok tu, kalau bawa ke masjid, mak suka bawa. Tengok abang tu macam tu. Jangan tahu, walau sekuat mana kita nak anak kita yang lain jadi seperti yang pertama, kita jangan kata tengok macam abang long tu. Dan memang kita selalu kata apa, anak yang pertama ini contoh. Tak perlu. Anak pertama tak perlu jadi contoh pada anak-anak lain, kerana mereka perlu contoh, mencontohi. Setiap satu anak-anak itu akan ada kelebihan. Jadi kalau kita letakkan teladan itu supaya mencontohi anak yang pertama, penat anak yang pertama. Saya anak pertama tu puan, memang penat. Benda itulah yang dia kata besar-besarkan. Tak perlu. Nak contohi para rasul. Bawa cerita-cerita, kisah-kisah para rasul. Biar anak kata, yang macam Kak Long buat tu ke? Kata Kak Long buat tu, kalau Kak Long buat kerana Allah dan kerana Rasulnya, Kak Long akan dapat. Kita cakap macam tu, komen. Jadi anak-anak ini tidak akan rasa sikit-sikit Abang Long, sikit-sikit Kak Long. Dan bila dia ada rival, dia ada rasa jealous, dia tak selamat. Mak ayah masih hidup okey lagi, dah mati siap. Mak dengan bapa dah tak ada, abang jangan nak buat perangai macam masa mak abang ada. Dia jadi lain gitu. Abang, saya pun ada sijil juga. Saya ada lagi PhD. Abang apa ada? Jadi dia akan bertemu dia, sebab dia ada rival, dia ada macam kita dengan adik-beradik kan. Macam tu lah lebih kurang. Jadi kita tak nak ada rasa macam nak compete. Sedangkan kita perlu complete each other. Dan belajarlah daripada adik-beradik Nabi Yusuf AS. Adik-beradik Nabi Yusuf kan, sampai Nabi Yaakob buta, duk berhadapan dengan karenah anak-anak dia itu yang tak cukup-cukup, ada je hasadnya, sampai nak bunuh adik-beradik sendiri. Dan begitu juga dengan Nabi Adam. Macam mana? Qabil dan Habil pun sama juga, jealous. Jadi cemburu, rasa hasad, tidak pernah rasa cukup, ada di dalam diri setiap individu. Jangan kata alah, anak-anak saya semua baik. Anak-anak memang baik. Saya ada satu family ni, dia adik-beradik dia memang baik-baik. Jadi satu masa abang dia bagi tahu kat isteri dia. Dia kata, tak apa, kita binalah rumah dekat tanah tempat abang ni. Alhamdulillah, yang isteri tu dia
pandai, dia duduk belajar lah juga kan daripada orang-orang sebelum tu. So dia kata, tak nak bang, saya tak nak bina rumah di tempat tanah keluarga abang ni. Sebab saya takut kalau ada apa-apa, saya tak selesa. Dia cuma cakap macam tu lah, saya takut tak ada apa-apa, saya tak selesa. Betul tu puan, tanah itu menjadi rebutan selepas anak atau adik-beradik dia kahwin. Jadi bila seorang tu okey lagi, tapi bila dah kahwin, two heads, dua kepala. Dan ada yang nak menggadaikan tanah tu pula. Jadi nak menggadaikan tanah tu yang si menantu lah. Pinjam geran. Boleh berlaku macam ni. Jadi dia kata, tak apa bang, tanah tu kita kalau kita nak usahakan, kita buat rumah sewa pun boleh, tapi saya takkan duduk kat situ. Kalau nak duduk, biar dengan abang. Tapi bila abang meninggal dunia, saya cakap terus terang, saya akan pindah daripada tanah tersebut. Jadi itu plan B. Sebab kita tak tahu tuan-puan kan, kadang masalah tanah ni 2 inci pun boleh tak bertekus apa 2-3 tahun. Sebab tak selesai. Na'udzubillah. Jadi kalau saya rasa benda tu kena jelas. Kalau misalkan kita nak buat juga, no problem, tapi ada hitam putih, biar seluruh keluarga tahu. Jangan sampai, ni ada kisah dia belajar lah ni, si isteri tu belajar apa, kawan satu kerja dengan dia, kahwin, ada anak 4 orang, tapi suami dia pemandu teksi. Tak lama tu aksiden, suami dia meninggal dunia. Jadi tinggallah isteri dia sebagai balu dengan 4 orang anak di rumah tersebut. Selepas sebulan suami dia meninggal dunia itu, dia dah dibagihin oleh keluarga suami untuk keluar, sedangkan dah buat rumah. Jadi bila ditanya ada tak hitam putih, tak ada, tapi tu memang yang mak bapak dia bagi. Dan boleh mak bapak cakap apa? Yang saya bagi pada anak saya. Jadi bila dah meninggal dunia, dia jadi hak saya balik. Ya Allah, takut tak? Kan susah. Lagi kalau degil tak nak dengar. Contohnya kan, kalau tak nak rujuk kepada orang yang lebih tahu. Patutnya boleh je rujuk. Okey tak? Okey. Kemudian saling memberi semangat dan motivasi. Memberi inspirasi, semangat dan motivasi. Okey. Nombor 6, saling memberikan yang terbaik. The best untuk anak-anak kita, the best untuk pasangan kita. Kalau tak pun the best, tapi dia rasa benda itu yang terbaik. Kadang-kadang kita banyak berkorban, tapi mereka jadi lupa diri lah pula. So jadi kena macam mana tu, kena pandai-pandai lah ikut budi bicara kita, supaya anak itu sentiasa menghargai apa yang kita siapkan, yang kita sediakan. Cara yang paling baik adalah kita ceritakan kisah-kisah kita yang lampau. Bukan kita ungkit, tapi cerita. Ya awak dulu, awak tahu tak masa kecil-kecil awak makan banyak tau. Kakak ni lah yang dukung awak. Ni kakak ni. Kakak tu bukan berkembang hidung dia. Kakak lah dukung awak, bawa sana, bawa sini. Lepas tu makanan dia bagi pada awak. Cik, macam tu. Lepas tu cerita pula kelebihan adik, kebaikan adik. Bagi pula pada kakak macam mana adik ni dalam waktu ikut acara pertandingan tiup gula dalam tepung, dia ambil sempat 2 genggam. Kata 1 genggam untuk dia, 1 genggam pula untuk kakak. Dia ingat untuk kakak. So kita kait-kaitkan antara adik-beradik supaya mereka saling sayang menyayangi, saling memberikan yang terbaik. Kemudian yang ke-7, mudah berbincang. Jadi yang ini kena praktis daripada awal lagi anak-anak kita supaya mesyuarat. Okey, hujung minggu ni mak ada 3 kenduri, mak ada 2 majlis ilmu. Okey, anak-anak mak ada apa? Ada acara apa? Biarpun sekolah rendah. Kita rasa nak tengok tu Mekamato. Tak tengok orang yang Mekamato kan. Okey, Mekamato selamatlah kan. Okey, kita senaraikan. Okey, 3 tu kenduri kahwin, 2 majlis ilmu, 1 Mekamato. Okey, apa lagi nak buat? Sudah ada 5 ni, dah ada senarai ni, 6 atau 7 ni, kita bahagi-bahagikan. Okey, sekarang kita buat mesyuarat.
Siapa agaknya nak ikut Umi pergi kenduri, siapa yang nak ikut ayah nanti pergi majlis ilmu. Jadi kita bagi-bagi, biar dia orang mesyuarat. Kalau buntu, kita undi. Jadi buatlah undian. Jadi bila buat undian tu barulah dia rasa. Sebab ini pun sunnah Nabi kan. Nabi kalau nak pergi mana-mana dia akan buat undian dulu. Jadi kita biasakan dengan berbincang dengan anak beranak. Kalau tak biasa berbincang tuan-puan, seandainya besok mak dengan ayah dah meninggal dunia, nak bincang harta pusaka ni berat ke ringan? Berat. Nak duduk nak kumpulkan ni pun nak cakap apa? Tak biasa. Macam ni lah. Kita nak cerita pasal harta pusaka ni, nak buat macam mana, ikut abang lah. Tak biasa berbincang ni. Abang rasa siapa-siapa yang duduk dekat rumah ni, dia lah tu. Itulah yang berhak ke atas rumah ini. Jadi yang lain ni kata, ya Allah, aku belajar bukan macam tu. Tapi nak cakap macam mana ni? Bang, tak betul tu. Apa yang tak betulnya? Dah mula dah. Sebab dia nak berbincang tu pun nak menahan gementar dan sebagainya kan. Tahu-tahu tiba-tiba melantun-lantun dah marah-marah. So, biasakan anak-anak berbincang. Okay, nak makan ni contohnya, okay, mak ujung minggu ni mak tak nak masak jom kita pergi ke restoran. Restoran apa yang paling best kat sini? Restoran Habib contohnya. Kita pergi ke restoran Habib Okay, siapa yang nak makan apa? Ada makanan apa tu? Okay, ada menu kat situ. Mesyuarat dulu. Biasakan dengan perkataan mesyuarat. Bukan mesyuarat kat pejabat aja, pergi mesyuarat. Mesyuarat dulu apa yang nak makan. Okay, biar sama, yang penting habis. Yang penting habis. Barulah dia pun fikir, awak nak tak kongsi dengan kita? Kita nak makan nasi ayam tu, nasi ayam penyet. Nak tak kongsi? Siapa nak kongsi yang kita? Dia tak habis. So, Masya Allah, dah mesyuarat. Tapi kita letaklah dia punya agenda dia. Agenda dia adalah pilih makanan, jangan membazir. Jadi bagi dia guide sikit. Dan kemudian dia boleh bermesyuarat dan berbincang. Okey. Seterusnya, yang ke-8, menjalankan peranan dengan penuh adil. Menjalankan tanggungjawab dengan adil. Yang ke-9, terus sambung. Yang ke-9, menumpukan pendidikan anak-anak kecil dalam keluarga. Anak saudara, anak sendiri, okey. Menumpukan pendidikan. Dan pendidikan untuk anak-anak kecil ni, kalau di rumah perempuan, biasakan, lazimkan dengan 4 perkara ini. Nombor 1, ucap terima kasih. Ucap terima kasih, biasakan. Yang kedua, ucapkan salam. Ucapan salam, Assalamualaikum. Kemudian yang ketiga, ucapan maaf. Dan yang keempat, ucapan minta izin. Dia 4 benda ni. Jadi bagi salam, terima kasih, minta maaf, minta izin. Okey, bagi salam ini afsyus salam, Nabi suruh. Kan bila kita memberikan salam, jadi sebenarnya kita sedang mendoakan orang tu. Jadi kalau anak-anak kita dengan keluarga kadang-kadang tak biasa bagi salam. Dia bagi salam biasa dengan cikgu je, dengan orang luar je. Padahal orang yang lebih layak untuk beri salam adalah dengan ahli keluarga. Jadi kita biasakan. Bangun pagi, Assalamualaikum, nak tinggalkan rumah, Assalamualaikum, nak masuk rumah, Assalamualaikum. Okey, itu pertama. Yang kedua, dia kena berterima kasih. Ada satu masa tu, saya tengok ada 2 orang budak, satu umur 6 tahun, satu lagi 5 tahun. 5 tahun dengan 6 tahun. Masa tu waktu sports day. Waktu sports day, di waktu habis tu nak dikemaslah dewan tu kan. Jadi adalah yang tape yang dilekatkan untuk buat macam kawasan ruang untuk dia punya acara-acara. Jadi diorang bersihkan tu, dia angkat, dia tarik. Jadi bila tarik tu, abang dengan adik, abang 6 tahun, adik 5 tahun. Jadi adik ni dia berhati-hati tarik. Saya ada masa tu kat sini. Yang seorang lagi 6 tahun ni pun, 6 tahun abang kan, dia tarik sebab dia dah biasa dah tarik lah. Lepas tu bila dia punya dah siap dah, dia kejar dekat tempat adik dia. Jadi adik dia tarik sebelah utara, abang pula tarik sebelah selatan. Jadi bila dah tarik tu, adik ni punya hati-hati kan, dia tunduk aje. Bila lama-lama bertemu tu zap,
Lepas tu dia pun ucap apa? Terima kasih. So dia cakap terima kasih, tapi dia tak tengok lagi siapa yang tolong dia tu. Lepas tu dia tengok abang dia. Abang, thank you abang. Saya tengok tu, saya kata, ya Allah, cantiknya pemandangan ni. Jadi bukan pemandangan apa pokok-pokok langit ke apa, tak, tapi pemandangan adab dan interaksi yang sangat sopan, penuh kasih sayang ada pada dua beradik ini. Cantik, memang rasa macam Masya Allah, indahnya komunikasi dia. Lepas tu datang cakap, thank you abang. Lari sama-sama pula tu, gelap-gelap terkikik-kikik, buang dalam tong sampah. InsyaAllah, ini kan hanya ucapan terima kasih. Okey, dua. Yang itu satu ya, Pak Syed Salam, thank you. Kemudian yang ketiga, minta izin. Ini ada satu masa saya pergi ziarah, saya bawa anak saya, sebenarnya dia orang ada discussion nak exam, jadi ada discussion sama dia. Jadi bila macam tu, saya sempatlah duduk sekejap dalam rumah tu, tunggu ni. Jadi anak tuan rumah tu ada dalam umur macam 5 tahun jugalah. Dia tak sekolah rendah lagi, sekolah tadika. Jadi anak saya datang tu, dia bawa sekali teh ais. Dia teh ais ikat tepi. Teh ais ikat tepi tu dia sangkut, jadi sampai punya sampai sangkut lah. Jadi termasuklah kakak kepada adik ini. Dia pun sangkut tepi. Jadi yang adik tu dia macam teringin. Teh ais dia pandang je. Lepas tu membuat apa dia buat? Dia ketuk kakak dia punya bahu. Dia pun bisik, kak, boleh ke adik minta sikit teh ais? Saya punya hati rasa macam Masya Allah, bangga bagi pihak. Bangga anak itu minta izin, tuan-puan. Sebab kalau kita biasa adik-beradik kan, nampak hak kau, aku punya juga. Aku punya. Engkau punya, aku punya. Kita biasa macam tu. Cuba tengok selipar adik-beradik, tala je, baju dia, baju kita juga, beg dia pun beg kita juga kan. Hak dia, hak kita. Jadi biasakan minta izin. Bila anak-anak biasa minta izin, yang itu yang dia akan amanah menjaga hak orang lain. Kalau dia ambil tanah abang dia 2 inci pun, dia akan berusaha untuk bayar dan pulangkan dan bagi tahu. Sebab dia dah biasa minta izin. Dan pendidikan seks di dalam Al-Quran pun, surah An-Nur, yang dicerita awal tentang apa? Minta izin nak masuk bilik mak dan ayah. Minta izin kalau dia belum balik. 3 waktu: subuh, isyak, zuhur. Subuh, zuhur, isyak. Budak yang belum balik kena minta izin waktu ni. Dalam surah An-Nur sebut dah. Tetapi mereka yang sudah balik, setiap waktu kena minta izin lagi. Jadi minta izin itu dia lebih kuat bila dia sudah balik. Laki kena minta izin. Perempuan saya ada buku, tajuk dia Tarbiyatul Aulad. Tarbiyatul Aulad tu karangan Syekh Abdullah Nasir Ulwan. Tebal buku tu, macam orang takut nak baca. Jadi kemudian pihak PTS dia kata, Ustazah, mari kita simplifykan buku ni, mudahkan buku ni. Jadi kemudiannya daripada 2 jilid saya bahagi kepada 4 jilid. Jadi siapa yang baru kahwin, puan-puan belikan jilid yang pertama, boleh bagi hadiah. Yang baru kahwin, baru dapat anak, jilid 1. Jilid yang kedua bila dah ada anak dah, untuk disiplinkan dia macam mana, kuatkan keimanan dia ya. Jadi ini untuk anak-anak yang lahir daripada sekolah tadika kepada sekolah rendah. Anak-anak remaja 2 jilid yang terakhir. Jadi dekat situ ada pendidikan sosial, pendidikan seks pun ada dalam buku-buku itu. Sebab kita perlukan maklumat-maklumat seperti ini untuk membesarkan anak-anak kita ya. Okey. Baik, tadi kita dah habis dah. Minta maaf. Minta maaf akan membangunkan rasa humble, rendah diri anak tersebut ya. Okey, minta izin, terima kasih. Jadi maksudnya itu dia mengenang jasa orang lain lah. Kemudian yang ke-10, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, sangat-sangat bagus apa yang mereka lakukan, perempuan. Mereka akan merancang apakah khidmat yang mereka akan sumbangkan kepada masyarakat.
Okey, jadi apa khidmat dia dekat surau Al-Amin ni ke? Apa perlu buat? Even susun selipar je, benda tu pun penting, kan? Okey, jadi biasakan anak-anak dengan khidmat itu. Dia tak khidmat macam mana pun, guna tandas surau, kena flush balik. Kalau air tak ada, pergilah tangkung air sekejap. Lepas tu pastikan najis atau buangan daripada kita ini terurus dengan baik, bukan ditayang-tayang sana sini, ya. Jadi wallahu alam, tuan-tuan puan-puan, terima kasih banyak. Saya rasa setakat itu saja. Jadi kesimpulannya, keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah adalah satu keluarga yang perlu dicorak mengikut kehendak Allah, bukan kehendak kita. Sebab keluarga ini adalah satu institusi yang diberikan oleh Allah buat kita. Nak berkahwin, ya, dia ada rukun dia, 5 rukun. Yang kita tahu rukun ni, rukun Islam, rukun iman, betul tak? Rukun negara, rukun solat, ya? Okey, kalau Kaabah ada 4 rukun. Maksudnya rukun itu dia akan terkait dengan sesuatu yang besar di sisi Allah. Dan keluarga berkahwin itu ada rukun. Jadi maksudnya perkahwinan itu di sisi Allah juga cukup besar. Dan saya rasa setakat itu saja. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.